Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat HR Channel. Bagi yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan. Saya Hamidah Rafai. So petang ni agak saya cheat sikit sebab saya janji pada diri saya tak nak buat konten dalam tempoh beberapa hari ni. I just want to rest. Okay, even though nasihat daripada doktor tadi pun saya perlukan rehat. Tapi biasalah. Okay, Hamidah jadi bukan jenis orang yang nak dengar cakap orang. Okay, degil sikit. But it's okay, I just want to try. If video ni saya upload, means benda ni dipercaya lah. Okay. Cuma untuk petang ini, saya terpanggil untuk ulas berkenaan dengan satu perkara yang saya baru terima tadi. Okay, di mana saya dapat tahu bahawa Ustaz Syihabuddin, dia buat 2 report polis terhadap 2 individu yang berbeza. Yang pertama adalah untuk kes jenayah, yang kedua adalah untuk sivil. Okay, untuk kes jenayah ni adalah because of hutan bunuh. Dan satu lagi adalah melibatkan, kalau tak salah saya, seorang tiktokers. Okay, kalau anda masih ingat, Ustaz Syihabuddin ada pernah mengulas berkenaan dengan isu individu ini, okay, sebelum ini, dan Alhamdulillah dia mengambil pendirian untuk proceed dengan kes ini di mahkamah lah. Okay, so kita tunggu sama-sama perkembangannya. Actually saya tak nak ulas berkenaan dengan isu ini sebab yang pertama, because of isu ini sudah dilaporkan ke pihak polis. So cuma saya nak ambil perhatian sahabat-sahabat semua. Moga ada benda yang saya kongsikan dekat sini boleh anda dapat manfaat sedikit, walaupun tak banyak, sedikit pun jadilah. Okay. Menjadi seorang content creator ataupun YouTuber bukan satu perkara yang menyeronokkan. Kadang-kadang orang ingat bila kita dah ada followers, kita dah ada orang ikut, kita dah ada orang dengar apa yang kita cakap, kita dah ada crowd. Okay, bila kita cakap, ada orang yang akan backup kita. Okay, something like that. Okay, ada orang yang percaya kita, ada orang yang sayang kita. Kita rasa seronok. Okay, bila ada yang prihatin pada diri kita. So, jadi content creator ni bukan benda itu yang menjadi part ataupun menjadi perkara yang kita kejarkan sangat. Ada followers, tak ada followers, content tetap akan kena dibuat. Okay, bila you jadi content creators, you dah tahu risiko dia. Anda dah tahu risiko dia. So, adalah seorang individu ini, saya tak nak sebut nama dia, nak bagi dia famous. I don't want to bagi publicity murahan untuk dia, sebab dia memang dah murah dah pun untuk kita cakap dalam dalam video. Geram lah, okay, tak apalah. Saya cuba untuk kawal perasaan saya daripada tidak terlalu geram. Because of dia mempelekeh-lekehkan. Dia anggap macam, oh, kalau tak kuat, tak tough, ataupun hati jiwa tak kental, jangan jadi YouTubers, buat video masak-masak, makeup, tutorial tudung, kan. Dia cakap macam tu. Which is, you have to question yourself lah. Kenapa you nak sebut hal saya? Sebab saya tak kacau you pun. Saya tak kacau you pun. Ya, you know yourself lah. Saya tak nak sebut nama lah, nak bagi dia famous, kan. Tapi sebagai content creator, orang yang buat konten dalam dunia YouTube, saya tahu risiko yang kena saya tanggung. Untuk tampil kat depan ni, tak kisahlah you lelaki ke perempuan ke, apa you prejudis sangat dengan sama ada saya lelaki atau perempuan. Kenapa? Kalau saya perempuan, saya tak boleh cakap depan kamera. Kalau saya perempuan, saya tak kuat. You pun dilahirkan oleh seorang perempuan. Ingat tu. You apa sekalipun kejayaan yang you ada, apa yang you ada sekarang ini tadi, bermulanya adalah kerana ada orang yang membesarkan you. Okay? Dan orang yang membesarkan you itu, of course lah, seorang ibu yang melahirkan. Takkan you nak lahir daripada, daripada seorang bapa, kan? Of course, you dilahirkan oleh seorang ibu. So, perempuan dia tetap ada hak untuk cakap. So, kalau anda merasakan bahawa bila you nak buat konten ataupun YouTube ini, hati you kena tough. Ya, betul. Memang saya akui jiwa kita kena kental. Tapi you kena pandai beza jugalah. Okay. You kena belajar baca akta. Okay. Akta multimedia. Dan juga satu lagi di bawah section saya nak you fokus pada section 233.
Atau dibacalah pasal Akhtar Multimedia, MC. Kalau tak ada, nanti saya letak pada ruang description. Of course, you minat membaca kan. Orang pandai kan. Orang bijak sangat kan bila bercakap. Saya letak pada ruang description. Baca. Teliti elok-elok. Baca elok-elok. Okay. Baru komen pasal orang. Mengatakan bahawa orang itu tak kuat ataupun tak tough untuk jadi seorang YouTubers. You tough sangat ke? You kuat sangat ke? You kuat sangat, you tak bully perempuan. You tak cakap macam tu pada orang perempuan. Kalau you kuat lah. Okay? Kalau you kuat. This is annoying. Tahu? Annoying. Bila you jadi content creator, ada perkara yang membatasi keadaan di mana benda tersebut bukan lagi fair comment. Anda tahu tak apa itu fair comment? Apa yang boleh bagi justifikasi seseorang tersebut bagi fair comment? Bila you menyatakan apa yang you rasa, apa yang pendapat yang you ada untuk memberi reaksi tentang sesuatu perkara itu, this is fair comment. But if you dah sentuh pribadi orang, if you dah sentuh apa yang kehidupan orang lain sehingga menidak dan merendah-rendahkan maruah, tak kira dari lelaki ataupun perempuan, you dah lepas daripada justifikasi fair comment. You ingat you je yang tahu undang-undang. Saya pun tahu undang-undang. That's why saya boleh tampil dekat dalam social media. Saya tahu hak tak? Saya tahu hak saya. Okay? Orang lain mungkin you boleh buat main lah. But not me. But if you too much, you lepas limit, you jaga-jaga. You jaga-jaga. Okay? Saya tak akan toleh ke belakang. Saya akan ambil tindakan. Sebab you ada satu video tu kan. Ada dua video. Disebut nama saya daripada awal video sampai akhir video. Saya tak ada kacau you pun. Saya tak sebut nama you pun. This is the first time lah. I mention about you but I didn't say your name lah. I just don't want to give you publicity murahan. Okay? Saya tak nak bagi publicity murahan untuk you lah. What you to question kekuatan hati saya? Anda boleh selam ke dalam hati saya ni macam mana? Anda boleh tahu ke keadaan saya macam mana? Saya doa macam ni je lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau betul apa yang saya buat dekat dalam video yang you cakap menangis terisak-isak, moga benda tu jadi pada keluarga you sendiri. You ada isteri, ada anak perempuan, ada mak. Biar benda tu jadi pada keluarga you sendiri. Baru you tahu rasa itu lakonan, juraian air mata, lakonan semata-mata. Kat situ baru you tahu tinggi langit tu. Tinggi ke rendah. Kadang-kadang kan bila orang mempersoalkan atau mempelekehkan kita sebab kita seorang perempuan, saya rasa kan macam diorang tak ada mak tau. Diorang tak ada wanita yang mereka pandang tinggi pada diri mereka. It's just sangkaan saya lah, andaian saya. Maybe kot diorang tak ada wanita yang mereka pandang tinggi, yang diorang hormat. That's why diorang boleh buat perempuan macam tu. Sebab tu diorang boleh cakap benda-benda lucah. Sebab tu mereka boleh cakap benda-benda yang bukan-bukan. Because of dia rasa macam tak ada perempuan yang patut dihormati. My predictions lah. Saya punya andaian. Okay? Sebab kalau mereka hormat perempuan, kalau mereka beranggapan bahawa saya sama macam wanita-wanita yang lain yang mereka hormati, mereka takkan cakap benda macam tu pada saya. They may not say this kind of stupid word. Kalau cakapan yang bodoh tak apa juga. Okay, kita boleh maafkan lagi. Tapi kalau perkataan ataupun percakapan yang kotor, perkataan yang lucah, you sebut berulang-ulang kali, it's too much lah. It's too much. YouTuber ke, content creator ke, tetap manusia biasa yang terlindung di bawah atas. You kena pandai bezakan benda tersebut. It's based on fair comment ataupun mereka yang bercakap
lepas atau lebih daripada limit yang sepatutnya mereka cakap. Ya, pada orang tu, you tahu dengan siapa saya tujukan benda ini. You tahu. Even orang lain pun tak tahu benda yang saya mention dekat sini. Is okay. But you tahu. But this video is for you. Okay? Saja saya nak cakap lah. Jangan anggap saya bodoh. Okay? Jangan anggap saya bodoh. So, harap anda boleh dapat manfaat daripada video kali ini. Sakit hati ya. Assalamualaikum.